Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, berjumpa kita lagi. Okay, semula. Okay, untuk sesi yang seterusnya, okay, kita masuk untuk sinopsis juzuk yang ke-26, iaitu 3 surah. Surah Al-Ahqaf, surah Muhammad dan surah Al-Fat. So, saya akan kupas untuk 3 surah ini. Okay, jadi kita sebelum tu saya Fatin Nurhanandi binti Abu Talib, guru daripada Pusat Pengajian Al-Quran Al-Baghdadi, Cawangan Muar, iaitu di Parit Bakar dan Bakri Batu 6. So hari ini kita masuk surah yang pertama dulu, iaitu surah Al-Ahqaf, iaitu bukit-bukit pasir. Okey, dia merupakan surah yang ke-46 di dalam Al-Quran dan terdiri daripada 35 ayat Makkiyah. Jadi apa yang terkandung dalam surah Al-Ahqaf? Okay, kenapa dinamakan Al-Ahqaf? Okay, dinamakan Al-Ahqaf bersempena dengan nama tempat tinggal kaum A'ad di Yaman yang telah Allah binasakan mereka. Okay, tempat kaum A'ad yang berada di Yaman, Allah hancurkan mereka. Kenapa? Sebab mereka kufur ke jalan Allah. Mereka tak ikut ajaran yang Allah beri. Okey, jadi dalam surah Al-Ahqaf ni ada memaparkan tentang keagungan Al-Quran, iaitu di ayat yang ketiga yang bermaksud kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara kedua melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang kafir berpaling daripada peringatan yang diberikan kepada mereka. Okey, itu antara salah satu antara cerita atau memaparkan tentang keagungan Al-Quran. Okay, contoh yang paling dekat iaitu surah Al-Ahqaf. Okay, dia bermula dengan huruf muqatta'ah. Okay, huruf muqatta'ah tu yang bermula dengan Hamim. Okay, itu kita dinamakan huruf muqatta'ah. So apa maksud huruf muqatta'ah tu? Dia rahsia Allah. Kita tak tahu apa maksud permulaan ayat tu. Itu juga termasuk dalam keagungan Al-Quran yang Allah beri. Okey, seterusnya poin yang kedua, dia ada menyebut tentang sifat ahli syurga dan neraka. Apa antara sifat yang kita boleh ambil ialah satunya menjaga hubungan dengan ibu bapa. Okey, sifat-sifat ahli syurga dan neraka ni kita boleh tengok dekat surah Al-Ahqaf ayat 13 hingga 20. Okey, so seterusnya terdapat juga kisah kaum Ad yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terkandung dalam surah Al-Ahqaf ayat 1 hingga 35. Okey. Okay, seterusnya kita masuk surah yang kedua, iaitu surah Muhammad. Okay, dia punya tema dia tu ialah peperangan. Jadi surah Muhammad merupakan surah yang ke-47 di dalam Al-Quran dan mempunyai 38 ayat Madaniyah. Jadi apa yang terkandung dalam surah Muhammad, okey, tema besar dia iaitu peperangan. Jadi poin yang pertama ialah perintah perang ke atas mereka yang menolak dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa faktor yang dalam surah ni juga ada menceritakan beberapa faktor amalan yang boleh terhapus. Okey, contohnya kita tengok dekat ayat yang pertama, iaitu yang bermaksud orang-orang yang kafir dan menghalang manusia dari jalan Allah dan menghapus segala amal mereka. Yang pertama iaitu orang kafir. Okey, yang menghalang manusia untuk mengikut jalan Allah. Okey, kita tengok ayat yang ketiga yang bermaksud yang demikian itu kerana sesungguhnya orang kafir mengikuti yang batil, yang sesat, dan sesungguhnya orang yang beriman mengikut kebenaran daripada Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Okey, itu antara faktor-faktor amalan boleh terhapus, iaitu yang ada dekat ayat yang pertama, ayat yang ketiga, ayat ke-9, ayat ke-30, ayat 32 dan ayat yang ke-38. Ada menceritakan tentang antara amalan-amalan yang boleh terhapus. Okey. Seterusnya antara faedah yang kita boleh dapat dalam surah Muhammad ni, okey, kita boleh tengok dekat ayat 22 yang bermaksud maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerosakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Dan kita boleh tengok juga faedah seterusnya dekat ayat 23, mereka itulah orang yang dikutuk Allah lalu dibuat tuli, iaitu pendengarannya, dan dibutakan penglihatannya. Jadi faedah yang pertama iaitu
yang boleh dapat dekat ayat 22 dan 23, memutuskan silaturahim adalah dosa besar. Jadi dosa besar lah sekiranya kita sesama keluarga atau kawan sendiri kita putuskan hubungan silaturahim tu. Okey, jadi sama-samalah kita merapatkan balik hubungan silaturahim sesama saudara mara, kawan-kawan dan sesiapa sahaja. Okey, insya-Allah. Seterusnya faedah yang terdapat dalam surah Muhammad ni iaitu ayat yang ke-24 yang bermaksud, maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran ataukah hati mereka sudah terkunci? Kerana markas tadabbur adalah di jiwa, bukan di sini tapi di jiwa. Okey, itu ada diceritakan di dalam ayat yang ke-24. Seterusnya kita pergi ayat yang ke-6 iaitu maksud dia, dan masukkanlah mereka ke dalam syurga yang telah diperkenankannya kepada mereka. Okey, siapa yang akan masuk ke syurga? Iaitu orang yang beriman. Okey, orang yang beriman dia akan tahu di mana rumah mereka di syurga nanti. Okey, so sama-samalah kita menjadi manusia yang sentiasa beriman, patuh kepada perintah Allah. Okey, dan yang terakhir, okey, antara faedah yang kita boleh dapat dalam surah Muhammad ni iaitu memaparkan cabaran dan usaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang menyampaikan dakwah. Okey, cabaran-cabaran yang Rasulullah hadapi, dia kena fitnah kan. Macam sebelum-sebelum surah ni kita ada dengar dia kena fitnah, dia kena macam-macam lah dengan kaum Quraisy apa semua. So dari dekat sini juga ada memaparkan cabaran-cabaran yang Rasulullah hadapi. Itu antara yang ada dalam surah Muhammad. Okay, antara isi kandungan yang ada dalam surah Muhammad. Okey, seterusnya kita pergi surah yang ketiga iaitu surah Al-Fath. Okey, Al-Fath iaitu surah yang ke-48 yang terdiri daripada 29 ayat madaniyah. Okey, Al-Fath maksudnya pembukaan. Kenapa pembukaan? Kerana Allah ada menceritakan plot semasa pembukaannya kota Mekah. Jadi apa yang terkandung dalam surah Al-Fath ni? Okey, ibrah yang pertama yang kita boleh dapat dalam surah Al-Fath ayat pertama dan ayat yang kedua. Okey, yang bermaksud ayat pertama sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Ayat yang kedua, agar Allah memberikan keampunan kepadamu yakni Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya ke atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Jadi ayat 1 dan ayat 2 ibrah yang kita boleh dapat iaitu Allah mengampunkan dosa Nabi dan menyempurnakan nikmat Allah. Okey, jadi seterusnya ibrah yang kita boleh dapat dalam surah Al-Fath, okey, ayat yang ketiga iaitu yang bermaksud, dan supaya Allah memberikan pertolongan yakni untuk mencapai kejayaan kepadamu dengan pertolongan yang mulia. Okey, dalam ayat ketiga ni Allah memberi pertolongan kepada Nabi, lalu diturunkan lagi, dah diberi pertolongan tapi diberikan lagi ketenangan kepada Nabi dan para sahabat walaupun waktu itu mereka semua diuji. Itu antara salah satu ibrah yang kita boleh dapat. Okay, seterusnya ayat yang kelima dan ayat yang ke-29. Okey, ayat kelima, agar dia masukkan orang mukmin lelaki dan perempuan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan dia akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan yang demikian itu menurut Allah adalah satu kejayaan yang besar. Okey, dalam ayat yang kelima ni janji Allah kepada mukmin dengan kabar gembira syurga. Okey, jadi orang yang mukmin, orang yang sentiasa beriman kepada Allah, Allah bagi mereka kabar gembira dengan tempat mereka di syurga. Jadi antara asbabun nuzul, okey, antara sebab ayat yang kita boleh share, okey, kita tengok dekat ayat 17 dan 18, okey, iaitu yang bermaksud tidak ada dosa atau orang yang buta atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkan ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabkannya dengan azab yang pedih. Jadi kenapa turunnya ayat itu? Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahawasanya ketika turun ayat ke-16, tetapi jika kalian berpaling seperti yang kalian
perbuat sebelumnya, dia akan mengazab kalian dengan azab yang pedih. Orang-orang yang cacat lagi lumpuh berkata, bagaimana dengan kami wahai Rasulullah, sebab dia cacat, dia lumpuh, so dia tak boleh nak ikut serta kan. So maka dari itu turunlah ayat ini yang mengecualikan mereka yang tidak mampu dan berhalangan untuk pergi berperang. Orang yang buta, orang yang cacat tak payah pergi berperang pun tak apa pada waktu itu. Okey. Jadi diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Salamah bin Aqal, ayat ini turun untuk menggambarkan kaum muslimin yang dengan semangat lagi ikhlas berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon samura pada peristiwa Hudaibiyah. Itu antara salah satu asbabun nuzul yang boleh kita share dalam surah Al-Fat. Okey. Jadi itu sahaja yang dapat saya share dalam juzuk 26 untuk 3 surah ni. Semoga kita sama-sama mendapat manfaatnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.